Baik, sebelum saya mulakan kuliah, saya nak brief sikit berkaitan dengan tutorial yang lepas, berkaitan dengan golongan asnaf ahli sunnah wal jamaah. Okay, saya tutup ni ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang lepas saya dah bagi tugasan pada antum kan, berkaitan dengan jelaskan saya ringkaslah berkaitan dengan asnaf ahli sunnah wal jamaah. Nampak kan? Respon sikit nampak? Nampak Ustaz. Okey. Nampak Ustaz, nampak. Baik, ini saya ambil dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq 400 Hijrah lah, yang ditulis oleh Imam Abu Qahir Al-Baghdadi. Dalam 400 Hijrah yang lepas, beliau telah membincangkan siapakah golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi beliau menyatakan ada 4 golongan ahli sunnah wal jamaah. Bila ditanya siapakah ahli sunnah wal jamaah itu, maka inilah 8 golongan ahli sunnah wal jamaah yang mana sumbernya daripada Imam Abu Qahir Al-Baghdadi. Baik, saya tak pergi detail, cuma saya ringkaskan 8 golongan itu, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Baik, yang pertama dipanggil sinful awal. Golongan yang pertama ni, mereka ni di kalangan siapa? Inilah kalau baca secara umumnya, mereka ini menguasai ilmu dalam bidang tauhid. Jadi kepakaran mereka ini berkaitan dengan ilmu akidah. Jadi mereka inilah dikatakan sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah. Faham berkaitan dengan akidah. Dia ada 2 golongan. Yang dalam ni Imam Al-Baghdadi menyebut mereka-mereka yang memahami ilmu turuq sifatiyah minal mutakallimin, iaitu golongan yang membincangkan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada zaman tu mula orang membincangkan tentang sifat ketuhanan. Ya. Kita seperti zaman salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dia apa yang ada dalam Quran dan hadis dia ambil lah. Tetapi pada 400 Hijrah ni, zaman Abbasiyah ni, awal zaman Amawiyah, dia dah mula bincang bab sifatiyah. Ya. Sebab ada terbit atau muncul golongan-golongan yang sesat seperti Rafidah, Khawarij, Jahmiyah dan Najariyah. Yang ini kita akan bincang pada akhir semester minggu yang ke-13 atau minggu ke-12 lah. Baik, golongan yang kedua iaitu golongan imam-imam fiqh. Imam fiqh. Ya, imam fiqh ini termasuklah yang kita kenali pada hari ini dengan 4 mazhab yang utama tu. Mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, apa lagi, Hanafiyah dan Malikiyah. Dan ada juga mazhab-mazhab yang lain tapi itu nadir itu jarang lah. Tapi yang besarnya begitu. Okey, yang kedua ni golongan ahli fiqh, imam-imam fiqh. Baik, yang ketiga golongan yang ketiga ini golongan yang menguasai ilmu berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Itu dipanggil sebagai turuq al-akhbar wa sunan al-ma'thurah an Nabi SAW. Ini yang kepakaran mereka ini mengetahui tentang hadis sahih, hadis tak sahih dan sebagainya. Baik, golongan yang keempat ialah golongan yang menguasai bahasa Arab. Rupanya bahasa Arabnya merupakan fardu ain. Sebab untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan hukum yang terdapat dalamnya. Jadi golongan yang keempat dikira sebagai ahli sunnah wal jamaah ialah orang atau kaum yang menguasai ilmu bahasa Arab. Termasuklah adab kesusastraan, tata bahasa, saraf dan sebagainya. Baik, golongan yang kelima
iaitu golongan yang menguasai ilmu berkaitan dengan kaedah bacaan Al-Quran. Ini ahli Al-Quran misalnya. Dia tahu tentang kaedah bacaan Quran, tafsir Quran dan mentakwilkan ayat-ayat yang layak bagi Allah Ta'ala mengikut ahli sunnah wal jamaah. Ini kumpulan yang kelima. Kumpulan yang keenam ialah Az-Zuhad As-Sufiyah, ahli tasawuf. Ahli tasawuf juga di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Yakni ahli tasawuf yang ikut ahli sunnah wal jamaah. Mereka sifatnya absaru fa aqsaru. Mereka melihat, maka mereka mengambil aqsaru ni mereka mengambil intipati daripada apa yang mereka lihat daripada amalan-amalan mereka. Ini antara sifat ahli tasawuf. Waradu bil maqdur, reda dengan sesuatu yang telah ditakdirkan. Wa qana'u bil maisur, dan mereka rela atau qanaah dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Ini antara sifat-sifatnya lah golongan sufiyah. Golongan yang ketujuh kita dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, mujahidun fisabilillah. Ini orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dikatakan sebagai golongan yang ketujuh. Ya. Golongan yang ke-8 iaitu orang-orang Islam yang umum yang mengikut syiar ahli sunnah wal jamaah. Mereka tak tergolong dalam golongan pertama sebab tak ada kepakaran berkaitan akidah. Yang kedua juga tiada kepakaran dalam fiqh dan sebagainya. Tidak juga jihad fisabilillah. Tetapi mereka termasuk golongan ke-8 ini mengikut ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita lah agaknya yang ke-8 ni, tergolong dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Itulah secara umumnya yang disebut oleh Imam Al-Baghdadi dalam perihal atau keadaan golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila bincang bab tauhid ini, bab akidah ni, orang akan tanyalah, kita kata kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi apakah ciri-ciri ataupun sumber daripada mana ahli sunnah wal jamaah tu? Jadi kita ambillah sumber ini, 400 Hijrah punya sumber ni. Jadi kita boleh beritahu orang lain ahli sunnah wal jamaah terdiri daripada 8 golongan ni. Dan kita termasuk dalam golongan yang ke-8. Wallahu alam. Okey. Ini antara ni Okey. Ada soalan sekat ni? 8 golongan ahli sunnah wal jamaah. Ada soalan? Okey ke? Secara ringkas? Okey Ustaz, okey Ustaz. Okey. Jadi kalau ditanya nanti, saya keluarkan soalan dalam ujian, ada 8 golongan, nyatakan 3, fahamlah. Ya. Itu tak salah. Baik, seterusnya saya terus masuk dalam kuliah kita seterusnya, iaitu Al-Iman Billah. Al-Iman Billah ni kita minta Allah Ta'ala hidayah supaya Allah berikan hidayah, taufik supaya kita faham mengenal Allah Ta'ala. Sebab bila belajar ni tak faham jadi sesat. Ya, walaupun dulu pernah belajar, tapi ini kita belajar lagi lah berkaitan beriman kepada Allah Ta'ala. Ustaz, maaf. Ya. Ya. Attendance ada Ustaz? Belum lagi, saya belum bagi lagi. Nanti saya bagi. Belum lagi. Okey, baik Ustaz. Okey. Semua ada kan? Berada di telefon dan di komputer masing-masing kan? Okey. Oh, kat mana tu? Tar motor ke? Okey, seterusnya saya kongsikan pula untuk Al-Iman Billah. Okey, Al-Iman Billah. Sebenarnya Al-Iman Billah ni, ini ringkas inilah. Ringkas pun dalam sejam setengah, 2 jam juga ni. Ya, Al-Iman Billah ni. Biasa kita belajar Al-Iman Billah ni 1 semester. Tapi anda belajar sejam, 2 jam. Mudah-mudahan mudahlah insyaAllah. Al-Iman Billah ni termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Antara rukun iman yang pertama daripada 6 rukun iman ya. Al-Iman Billah. Jadi ini yang paling asas. Apabila beriman pada Allah ini tidak betul, maka iman-iman yang lain pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey.
Kita pergi al-iman billah. Saya ambil dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah oleh Dr. Mustafa Saikhin. Ia agak muktadil sikit, agak sesuai dengan kita di Nusantara ni, berbincang berkaitan dengan tauhid. Saya pernah nyatakan dulu, kita punya silibus di kurikulum di Kementerian Pendidikan, kita menggunakan pendekatan bukan sifat 20 ni dalam kurikulum sekolah menengah dan sekolah rendah KPM sejak tahun 1999 sehingga 2016. Jadi bila masuk 2016 ni dah mula balik guna berkaitan dengan pendekatan mutakalimin yang membincangkan sifat 20 dalam mengenal Allah SWT. Sebab di negara-negara Arab kadang-kadang dia tak bincang bab ni. Ada setengah-setengah negara saja dibincangkan. Sebab ini ulama-ulama Nusantara dibincang berkaitan perkara ni lah. Baik. Al-iman billah azza wa jalla, jalla jalalah. Katakan inna hadha rukni huwa al-asasu li jami' arkan. Jadi rukun yang pertama ni dia bukan asas bagi semua rukun. Ya. Limaza? Kenapa? Iz kulluha tarji'u ila iman billahi ta'ala. Kerana semuanya merujuk kepada iman pada Allah Ta'ala. Jadi iman-iman yang lain tu, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, qada qadar semua tu, dia akan merujuk kepada beriman pada Allah Ta'ala. Wa tartabitu bihi subhanahu wal haq dhamir. Dan dikaitkan Allah Ta'ala dengan haq dhamir. Ya, ini sebenarnya dia rujuk pada dalil bila Jibril AS datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah tentang mal iman. Apakah itu iman? Jadi jawab Rasulullah SAW, al-iman an tu'mina billah. Kemudian Rasulullah sambung, wa malaikatihi. Hi itu ha dhamir kepada al-iman billah. Itu sebut sini dihubungkan dengan ha dhamir. Ha tu, ha. Wa malaikatihi, hi itu. Wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa tu'mina biqadri khairihi wa syarrihi. Jadi wala fa'idata minal iman bil wahid minha illam tantaliq minal iman billah rabban khaliqan wa ilahan ma'budan musyarri'an mutafarridan. Jadi penulis ni kata tiada faedah kita beriman dengan salah satu je daripadanya jika tidak dihubungkan dengan iman pada Allah Ta'ala, Allah sebagai Tuhan, pencipta, Tuhan yang disembah. Dan Tuhan yang mensyariatkan secara esanya. Ya, itu maksudnya lah. Jadi tiada faedah lah beriman malaikat kalau tak beriman kepada Allah Ta'ala. Tak ada faedah lah beriman dengan hari kiamat jika tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Begitulah keadaan maksudnya. Baik. Seterusnya. Kita bagi pada sifatullah Ta'ala. Jadi sifat-sifat Allah ni yang ada dalam ni sifat kalau kita belajar sekolah rendah dulu sifat 20. 20 sifat mengenal Allah Ta'ala. Dan sebenarnya bukan 20 saja, yang ini ulama susun untuk kita mengetahui secara terperinci berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat lain lebih banyak lagi ya. Sifat-sifat lain lebih banyak lagi. Jadi yang ini disusun oleh Imam As-Sanusi rahimahullah berkaitan dengan 20 sifat ni. Ya. Baik, yuzkaru ulama al-aqidah islamiyah. Jadi ulama akidah Islamiyah ni dia menyebut anna lillah azza wa jalla 20 sifatan. Allah Ta'ala ni ada 20 sifat. Apa dia? Al-wujud, yakni wujud, al-wahdaniyah, esa, al-qidam, bersedia, al-baqa, kekal, qiyamuhu ta'ala binafsih, bersendiri Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Mukhalafatul hawadis, bersalahan dengan perkara-perkara yang baru ataupun makhluk. Al-ilmu, sifat Allah ni berilmu. Al-iradah, berkehendak. Al-qudrah, berkuasa. Al-sam'u, mendengar. Al-basar, melihat. Al-kalam, berkata-kata. Al-haya, hidup. Dan ada sifat yang disambung daripada sifat ini, kaunhu hayyan, keadaan Allah ini hidup, keadaan Allah ini aliman, berilmu, keadaan Allah ini murid dan berkehendak, dan keadaan Allah Ta'ala ini qadiran, berkuasa, dan keadaan Allah Ta'ala ini sami'an, wasiran, mutakaliman, mendengar, melihat dan berkata-kata. Ini disifatkan oleh ulama akidah Islamiyah. Dan ulama juga menyebut bahawa sifat Allah Ta'ala ini ada yang lain.
Ya, inna lillah sifatul ukhra ghair hazihi sifat. Seperti karahmati, sifat rahmah, sifat adil dan sifat-sifat yang lain lah. Ya, ada dalam nama-nama Allah tu pun juga sifat-sifat Allah yang 99 tu. Ya, walakin hadhihi sifat al-20 anifah al-dhikri hiya allati yajibu ala kulli mukallafin ay ya'lamaha 'ilman tafsilian. Jadi ulama nyatakan 20 sifat ni wajib bagi seorang mukallaf. Kitalah yang mukallaf ni untuk mengetahui secara terperinci. Wa yuqimu 'alaihi burhan, dan mesti didatangkan dengan bukti atau dalil. Dalil Quran dan dalil akal, ya. Kulli ala hasbi taqatihi, semuanya mengikut kemampuannya. Kemampuan. Ini Imam Sanusi sebelah, ini Imam Sanusi yang bincang. Siapa tu Imam Sanusi? Imam Sanusi lah imam Ahli Sunnah wal Jamaah kurun yang ke zaman Abbasiyah, kurun yang keempat Hijrah sebenarnya lah. Yang bincangkan berkaitan sifat 20. Imam Sanusi kata apa? Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi Maulana Jalla wa Azza. Jadi wajib bagi setiap mukallaf ini secara syaraknya, perintah Allah Ta'ala ini untuk mengetahui apa yang wajib bagi hak Allah Ta'ala. Wa ma yastahilu wa ma yajuz, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang harus bagi Allah Ta'ala. Wa kadzalika yajibu alaihi an ya'rifa mithlu dzalika fi haqqi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga wajib pada orang mukallaf ini mengetahui seperti yang sama dalam hak Rasul alaihi wassalatu wassalam. Iaitu apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus bagi Rasul alaihi salatu wasallam. Fa mimma yajibu li Maulana Jalla wa Azza 20 sifah, dan bagi Allah Taala ini ada 20 sifat, wahya al-wujud sampai habis lah. Iaitu wujud dan sehingga habis 20 sifat itu. Baik, daripada 20 sifat itu para ulama membahagikan kepada 4 bahagian. Ya, daripada 20 sifat maka ulama membahagikan pada 4 bahagian. Jadi bahagian yang pertama disebut sebagai sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni sifat keesaan Allah Ta'ala. Esanya Allah Ta'ala. Diri Allah Ta'ala. Apa dia? Al-wujud. Al-wujud makna Allah itu wujud. Allah itu ada. Ya. Ini dinamakan sifat nafsiyah kerana li'annaha tadulu ala zat duna syai'in za'in alaiha. Sifat nafsiyah wujud ni menunjukkan pada zat Allah Ta'ala. Dan bukan yang lain. Bukan yang lain, iaitu penambahan bagi zat Allah Ta'ala. Ya. Mana zat saja. Zat ni apa? Zat ni Allah Ta'ala lah. Ya. Zat ni diri Allah Ta'ala tu. Nak bentuk, nak gambar macam mana, wallahu alam, tak tahu. Tak boleh. Tak mampu untuk manusia menggambarkan zat atau memikirkan zat Allah Ta'ala. Tak boleh. Tetapi menunjukkan bahawa Allah itu al-wujud, ada. Ya, nanti kita bincang dalam bab al-wujud. Bahagian yang kedua dipanggil sebagai sifat salbiyah. Salbiyah ni iaitu wahia ma kana madluluha salbun sifatun la taliqu bihi subhanahu wa ta'ala, iaitu sesuatu yang ditunjukkan sifat itu bila diterbalikkan dia tak layak bagi Allah Ta'ala. Itu maksudnya orang Arab ni suka cakap terbalik-terbalik ya. Illa apa, itulah. Jadi iaitu sifat yang mana bila diterbalikkan sifat tu tak layak bagi Allah Ta'ala. Dia ada 5 sifat. Yang pertama sifat al-wahdaniyah, sifat esa. Esa ni yang layak bagi Allah Ta'ala. Bila diterbalikkan, sifatnya berbilang, maka dia tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sebab itu namanya salbiyah, negatif. Itulah sifatnya. Sifat al-qidam ini sifat yang layak bagi Allah Ta'ala. Sifat mana? Sifat bersedia. Ya, itulah. Al-baqa, sifat kekal. Yang tak layak bagi Allah Ta'ala, sifat fana'. Fana' maksudnya binasa. Mukhalafatul hawadis, persalahan dengan perkara-perkara yang baru. Maksudnya tidak sama dengan perkara makhluk. Tak sama dengan makhluk. Maknanya lawan bagi sifat mukhalafatul hawadis ialah mumathilatu lil hawadis. Sama dengan perkara makhluk. Itu adalah sifat yang berlawanan. Ya, ini tak layak bagi Allah Ta'ala. Yang layak ialah mukhalifatu lil hawadis. Kemudian yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Kalau ikut terjemahan literasinya, berdirinya Allah dengan sendirinya. Secara umumnya yang nak jelaskan ialah maksud berdirinya Allah dengan sendiri itu iaitu Allah tidak memerlukan makhluk untuk hidup dan tidak memerlukan makhluk untuk menjadikan alam ini atau makhluk-makhluk yang lain. Ya, Allah bersendiri. Itulah qiyamu ta'ala binafsi. Itu bahagian yang kedua.
Bahagian yang ketiga dikenali sebagai sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat dalaman, sifat yang ada bagi Allah Ta'ala ini. Ya. Wal murad biha kullu sifatun qa'imatun bi dzati subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan sifat ma'ani ini ialah semua sifat yang didirikan berdasarkan zat Allah Ta'ala. Ya. Wa tastalzimu lahu hukman muayyanan. Dia mesti bagi sifat ini ada hukum tertentu. Ya, ada hukum tertentu. Contohnya, famasalan al-qudratu sifatun ma'na li'annaha taltazimu hukman muayyanan wa huwa kaunuhu qadiran wa hakaza. Ulama kata kudrah itu adalah sifat makna. Kudrah itu sifat makna, ya. Kerana dengan sifat makna ini dia melazimkan hukuman tertentu, iaitu keadaan Allah itu berkuasa. Bagi makna itu. Contohnya terputus ya? Sampai mana? Betul tak? Sampai mana? Sampai contoh ni sifat ma'ani. Sampai contoh sifat ma'ani. Sampai contoh sifat ma'ani ya. Yang tak clear lah. Tak wujud. Samaan ni ya? Ni contoh ni ya? Ya Ustaz, yang berkendak tu. Okay, sorry.
Jadi kalau terputus lagi, begitu dalam WhatsApp Apa tak tengok WhatsApp tadi? Okey. Contoh sifat ma'ani Contohnya al-qudrah itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani sifat dalaman lah. Wah sifatun makna, sifat makna. Sifat ma'ani sifat dalaman. Li'annaha taltazim hukman muayyanan, kerana dia mesti membawa kepada hukuman tertentu ataupun kesan tertentu. Kesannya apa? Kaunuhu qadiran. Kemampuan Allah berkuasa. Kejadian Allah itu berkuasa. Sebagai contoh seorang itu Ali contohnya, dia punya kekuatan. Okey, itu sifat makna, sifat ma'ani dia. Dan bila dia melakukan sesuatu kerja dengan kekuatannya, contoh dia angkat batu ke dan sebagainya, iaitu kaunuhu qadiran, keadaannya mampu ataupun berkuasa. Itu maksudnya lah. Jadi sifat ma'ani ni lebih pada sifat-sifat dalaman, menunjukkan bahawa Allah itu ada sifat-sifat tertentu. Dan sifat-sifat ini semua disandarkan pada zat Allah Ta'ala. Ada zat pada Allah Ta'ala Jadi dia menunjukkan hanya satu je lah, Allah wujud satu je. Masuk kudrah ini menunjuk pada sifat Allah Ta'ala yang zat Allah Ta'ala al-qudrah. Iradah menunjukkan sifat dan zat Allah Ta'ala juga berkaitan iradah. Al-ilmu, al-hayat, sama, basar, kalam. Begitulah keadaannya. Ini sifat ma'ani. Bincang sifat ma'ani Sebab ada orang mengatakan bahawa bila nama Allah ada 99, makna Allah ada 99 ke? Bukan begitu. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim itu semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebab perbincangan ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa Allah ini ada zat, ada sifat. Ada zat, ada sifat. Tak boleh dipisahkan. Mana zat Allah itu, Allah al-wujud itu, zat Allah Ta'ala itu. Dan padanya ada banyak sifat-sifat menunjukkan pada Allah Ta'ala. Contohnya lah al-qudrah, iradah, al-ilmu, al-hayat, sama kalam, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Quddus, as-Salam. Dan semua-semua tu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Seterusnya berkaitan dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah hiya al-ahkamul lati tatartibu ala ittisafi bi sifat ma'ani. Sifat yang menunjukkan hukum ataupun kesan ataupun tindakan yang disusun melalui sifat ma'ani tadi. Contoh sifat ma'ani tadi as-sam'u, mendengar. Sifat Allah tu mendengar, maha mendengar, dan bila Allah mendengar doa-doa makhluknya ataupun percakapan makhluknya, maka kaunuhu sami'an, keadaan Allah itu mendengar. Itu contohnya lah. Begitu juga sifat Allah al-basaru, melihat. Bila Allah melihat makhluknya, maka kaunuhu basiran, keadaan Allah sedang melihat ataupun melihat. Begitulah. Ini maksud sifat ma'nawiyah, keadaan itu. Kesan daripada ataupun hukuman atau kesan daripada sifat ma'ani tadi. Kalau tak ada sifat ma'ani, sudah akalnya manakan ada pula sifat ma'nawiyah. Contoh orang itu lumpuh, tak ada kekuatan. Dia tak ada kudrah. Tiba-tiba boleh angkat batu, mustahil lah. Angkat batu yang besar. Mustahil. Sebab itu tak ada dalam sudut logik akal. Manusia boleh menerima keadaan begitu. Begitu juga kita boleh hubungkan dengan sifat Allah Ta'ala ini. Sifat Allah al-qudrah, kaunuhu qadiran. Jadi sifatnya ada 7 sebagaimana dengan sifat ma'ani, iaitu susunannya aliman, qadiran, muridan, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Okey, setakat ni ada soalan? Setakat ni dulu. Tak ada, Ustaz. Tak ada. Setakat ni faham Mana pembahagian 4 pembahagian para ulama tentang sifat 20 ni. Faham Faham. Okey. Ustaz, Ada soalan? maksudnya sifat maknawiyah ni dia sekali dengan sifat ma'ani. Dia sekali dengan sifat ma'ani. Sebab sebelum ni ada 13 sifat je sebenarnya. 13 sifat je. Maknanya zaman Abu Hasan al-Asy'ari dia bincang ada 13 sifat. Tetapi Imam Sanusi rahimahullah ditambah lagi 7 sifat ni sifat ma'nawiyah. Nak bagi perincian, penerangan lebih detail lagi berkaitan dengan sifat ma'ani ni. Jadi ada 20 sifat. Begitulah keadaannya. Okey. Baik. Kemudian kita pergi pada sifat al-wujud. Baik, al-wujud ini sifat zat Allah Ta'ala. Sifat nafsiyah. Sifat diri Allah Ta'ala, al-wujud. Makna al-wujud dia kata annal murad bi sifat nafsiyah sifatus subutiyatu
allati yadullu al-wasf biha ala zat duna makna zaid alaiha. Bahawa dimaksudkan sifat nafsiyah iaitu sifat thubutiyah, sifat yang tetap, dia tak berubah. Ini asasnya, tetap, tak berubah. Yang mana menunjukkan sifat pada zat Allah Ta'ala tanpa makna yang ditambah padanya. Tak adalah iradah, tak adalah qudrah, tak adalah rahmah, tak adalah al-qudus, tak ada. Maknanya sifat nafsiyah. Ya, contoh diberi kal kauni jauhar jauharan wa kaunu syai'an mawjudan. Ya, contohnya jauhar. Jauhar ni kalau kita nak terjemahkan, contohnya permata tu, permata lah. Permata tu. Ya, contohnya. Dan keadaannya tu sesuatu yang mawjud, wujud, ada. Ya. Saya beri tamsil atau perumpamaan seperti manusia lah. Manusia itu dia ada zat, dia ada sifat. Zat manusia tu apa? Manusia itulah zat tu. Tapi manusia itu dapat, zat manusia itu dapat dikenal melalui sifat-sifatnya. Contohnya sifatnya ada 2 tangan, 2 kaki, 1 kepala, ada kulitnya, ada matanya, ada hidung, begitulah. Ya. Mana ada zat, ada sifat. Ya. Tetapi zat dengan sifat manusia atau makhluk ini tidak sama dengan zat dengan sifat Allah. Sebab Allah ni Tuhan. Kemudian manusia ni makhluk, berbeza. Tapi nak menunjukkan secara akalnya, wujudnya Allah Ta'ala ni ada zatnya dan ada sifat-sifatnya. Maka bincang bab wujud ini ialah bincang bab zat. Ya, zat. Adanya Allah Ta'ala ni. Tapi bila tanya di mana, wallahu alam. Tak tahu. Sebab Allah ni tidak bertempat. Kalau bertempat dia jadi macam manusia, macam makhluk. Ya. Dia tak boleh gambarkan begitu. Tapi Allah ni ada tak? Ada. Begitu keadaannya. Sifat nafsiyah sifatul wahidah kama asrafna iya wa hiya al-wujud. Sifat nafsiyah satu je iaitu sifat al-wujud. Baik. Jadi para ulama membincangkan al-wujud ni, sifat wujud secara umum ni ada 2. Ya, ada 2. Dipanggil al-wujud zati, al-wujud tab'i. Ya. Wujud zati ni wujud Allah Ta'ala saja. Ya. Wujud tab'i ni wujud makhluk. Ya, ini sifat wujud secara umum ya. Ya, kita nak bincang berkaitan sifat wujud ni. Kita tahu Allah ni wujud. Tapi macam mana nak bezakan wujud Allah dengan wujud manusia? Ini yang bincang dia. Jadi, wujud Allah, wujud zati. Secara zat. Ya. Wujud manusia ataupun makhluk yang lain, wujud tab'i. Dan apa itu wujud zati? Makana al-muttasifu bihi ghaira muftaqirin fi ittisaf bihi ila alati tu'siru fihi al-wujud. Iaitu sesuatu yang disifatkan bagi Allah Ta'ala ni, baginya ni, ghair muftaqir. Mana ghair muftaqir? Mana tidak memerlukan untuk disifatkannya kepada satu sebab yang mempengaruhi kewujudan Allah Ta'ala. Maksudnya, kewujudan Allah Ta'ala itu tidak memerlukan yang lain, atau makhluk lain, atau manusia untuk menyebabkan Allah ni wujud. Begitu. Sebab apa? Sebab Allah ni Tuhan. Begitulah. Ya, wujud zat, wujud sendirinya Allah Ta'ala ni. Bagaimana? Wallahu alam. Tak memerlukan orang lain. Okey, itu maksud wujud zati iaitu wujud Allah Ta'ala. Adapun wujud makhluk, wujud at-tab'i. Wujud tab'i, makana al-muttasifi muftaqaran fi ittisaf bihi ila 'allati tu'siru fil wujud. Iaitu sesuatu yang disifatkan baginya atau bagi manusia atau bagi makhluk muftaqiran, memerlukan orang lain, memerlukan sesuatu yang lain dalam disifatkan baginya sebagai satu faktor atau sebab untuk kewujudannya itu. Ya, contohnya, kita ni kalau tak ada mak ayah kita, kita tak jadi. Tak adalah kita. Kita berdasarkan ikutan daripada mak ayah kita. Mak ayah kita pula takkan terjadi, takkan wujud kecuali adanya datuk dan nenek kita. Begitulah seterusnya. Iaitu wujud tabai. Begitu juga dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu tak akan wujud kalau tak ada biji benihnya. Ya. Biji benih asal daripada ibunya pula. Begitulah keadaannya. Begitu dengan haiwan. Ya. Begitu dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu semua wujud at-tabai. Jadi wujud tabai ini ialah wujud makhluk. Berbanding dengan wujud az-zati. Wujud zati ialah wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini nak membezakan antara konsep wujudnya Allah Ta'ala, wujudnya makhluk.
Wujudnya Allah Ta'ala tidak memerlukan sesiapa untuk wujud. Manakala wujudnya makhluk memerlukan Allah Ta'ala tu, ya, dan mewujudkan orang lain untuk wujud. Itulah dipanggil pembahagian wujud, ya. Wujud zati, wujud tabai. Jadi kesimpulannya, wujud Allah, wujud zati, wujud makhluk, wujud at-tabai. Baik. Ini pembincangan tadi lah, ya. Wa wujudullah ta'ala fi qism zati. Wujud Allah Ta'ala dalam bab zat tadi, ya. Kerana innahu subhanahu la yatafkiru fi wujudihi ila ala tusiru fil wujud. Kerana Allah tidak memerlukan yang lain untuk kewujudannya, ya. Hadzal wujud huwa wujud kamil. Wujud ini merupakan wujud yang paling sempurna. Wa huwa la yakunu illa lillah. Dia tidak akan terjadi kecuali bagi Allah Ta'ala sahaja, ya. Amma ma'adahu fa wujudhu qismu tabi'i. Adapun selain daripada Allah Ta'ala, maka wujudnya itu wujud bahagian yang kedua, iaitu at-tabai, iaitu minal mawjud ghairillah, daripada kewujudannya selain daripada Allah Ta'ala. Illa hunaka illah liwujudihi. Kecuali di sana dia ada sebab tentang kewujudannya. Maknanya makhluk ni ada sebab tentang kewujudannya, ada yang menjadikan dia. Yaftakiru fi wujudihi ila syai'in akhar, dan memerlukan dalam kewujudannya oleh sesuatu yang lain. Inilah perbincangan tadi, ya. Baik, dalil beriman pada Allah Ta'ala. Yang pertama dipanggil iman pada Allah Ta'ala secara fitrah. Dalil fitrah. Fitrah ni secara semula jadi, ya. Kadang-kadang kita perlukan ayat Allah Ta'ala, tapi yang ini ditunjukkan secara dalil semula jadi, dalil akal, ya. Al-iman wujudillah. Beriman wujudnya Allah Ta'ala. Wal-i'tiqad bihi rabban khaliqan. Dan menjadikan Allah ni sebagai Tuhan. Lihadzal kauni, dalam kejadian ini, mudabbiran lahu, Allah sebagai pentadbir, wa mutasarrifan fih, dan Allah yang boleh mengubahkan sesuatu, huwa fitratun ana jami'an nas, merupakan fitrah, perkara semula jadi bagi semua manusia. La yahtaj ila iqamatul burhan alaih, yang mana tidak memerlukan untuk kita datangkan bukti padanya. Kama la yahtaj ila burhan ala wujud gharais al-insaniyah, sebagaimana tidak perlukan bukti untuk wujudnya perasaan manusia, ya. Jadi ulama diberi contoh lah, ya. Kewujudan Allah ni sebenarnya asas fitrahnya dah ada dah. Seperti mana hati atau perasaan manusia, perasaan tu tak nampak kat mana. Dia kata kat hati, hati tu kat mana? Tak tahu kan? Jadi itulah kewujudan manusia, perasaan tu ada tapi tak boleh nak buktikan. Begitu juga Allah Ta'ala juga, perasaan itu ada, wujud tu ada Allah Ta'ala, tapi tak boleh nak nampak, tak boleh nak dijelaskan bagaimana, kecuali dengan dalil-dalil beginilah, dalil-dalil perkara asas ni. Okey. Bal huwa syu'ur yushriqu fi amal insan. Perasaan itu yang mana dia terdapat dalam diri manusia itu. Iza ta'ammala fi nafsi, bila kita mengamati dirinya, manusia itu mengamati dirinya, wa fi khaunil haulahu, dan dalam kejadian sekitarnya, sekelilingnya, innahu la yash'uru syu'uran akidan, maka seorang manusia itu akan mendapati atau merasa satu perasaan yang kuat, bi wujud sultatul kubra, dengan wujudnya satu kuasa yang besar, tuhaiminu ala hadzal kaun, yang menguasai semua kejadian ini. Tamnahahul tanzim, yang menganugerahkan peraturan, wa tatasarrifu fil hayati wal maut, yang dapat mengubah daripada kematian dan kehidupan, wal bina wal fana, sesuatu kuasa yang membina dan memusnahkan, wa taghyir wa tatwir, yang mengubah dan tatwir, perkara yang berterusan, harakah wa sukun, bergerak dan diam, dan semua jenis-jenis perubahan yang mempunyai hikmah padanya. Dan lain tidak bukan adalah Allah SWT yang menjadikan. Okey, dalilnya. Ini dalil Al-Quran, ya. Antara yang perintah Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alam annahu la ilaha illallah, ya. Ataupun perintah Rasulullah SAW sebelum iman Allah Ta'ala, kul amantu billah thumma istaqim. Ya, katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian istiqamahlah. Ya. Ini antara dalil lah. Fayashku qalbahu binuri yakin, maka akan diterangi hatinya dengan cahaya keyakinan, allazi bihi yuhaqqul haqq, yang mana akan membenarkan perkara yang benar, yakni Allah Ta'ala.
al-haq. Yubtalu batil, akan membatalkan perkara yang salah. Bila hati datang nurul yakin, maka perkara hak akan dihakkan, perkara yang salah dia akan dinafikan. Fayara 'inda zalikal akhirah masilatan. Maka dia akan melihat inda zalik, dalam perkara itu perkara akhirat, perkara-perkara akhirat contohnya, ya. Li'annaha haq, kerana perkara akhirat itu benar. Wa dunya faniyah, dan dunia itu binasa, dia akan hancur. Li'annaha batilun, kerana dunia itu perkara yang batil, perkara yang tak kekal, ya. Nah, itu contohnya lah. Sebagaimana Ibnu Athaillah, pernah dengar Ibnu Athaillah, seorang ahli sufi, dia kata apa? Lau asyraka laka nurul yakin la ra'aital akhirah aqraba ilaika min an tarhala ilaiha. Kalaulah diterangi bagi kamu itu cahaya keyakinan, nescaya kamu akan melihat akhirat itu lebih dekat kepada kamu daripada kamu berjalan kepadanya. Kita nak jalan ke akhirat ni ratus ribu, juta tahun, tak tahu. Tapi kalau kita lihat dengan nur yakin, maka akhirat itu akan dekat. La ra'aital muhasanud dunya qad zaharat kisfatu fana 'alaiha. Nescaya kamu akan lihat kebaikan-kebaikan dunia itu sesungguhnya telah jelas kebinasaan yang akan berlaku padanya. Ya, ini orang yang hampir dirinya dengan Allah Ta'ala, dia akan melihat akhirat itu dekat berbanding dunia yang ada, atau kebaikan kelebihan dunia yang ada pada dia. Okey. Ya, ini pandangan Imam Al-Junaid rahimahullah. Panjang kat ni. Baik. Dia kata anna awwala ma yahtaj al-'abdu ma'rifatu rabbih. Imam Al-Junaid rahimahullah kata, perkara pertama yang diperlukan seorang hamba ialah mengenal Tuhannya. Ini perkara pertama, kena kenal Allah Ta'ala dulu. Sebab itu anda kena kenal Allah Ta'ala dulu, baru kenal yang lain. Ya. Bila nak mengajar, pastikan anak murid kenal Allah Ta'ala dulu, baru kenal yang lain. Ya. Faqala inna awwal ma yahtaju ilahi 'abdu min aqdil hikmah ma'rifatul masnu' as-sani'ahu. Perkara yang pertama yang diperlukan seorang hamba ialah mengikat hikmah. Mana ilmu lah, mengikat ilmu itu, mengenal pencipta yang diciptakannya lah. Wa muhdatsin kaifa kana ihdasu, dan mengenal orang yang menjadikan, bagaimana ia menjadikannya. Ya, orang maksudnya individu atau Allah yang menjadikan, bagaimana ia menjadikan makhluknya. Fa ya'rifu sifatul khaliq min makhluk, mengenal sifat pencipta daripada makhluk itu. Wa sifatul qadim an muhdis, mengenal sifat azali daripada sifat yang baru. Wa yudhillu li da'watihi, dan bersungguh-sungguh untuk berdakwahkan pada, ataupun mengenalinya, menyeru kepadanya. Wa ya'tarifu bi wujub ta'atihi, mengetahui kewajipan ketaatannya. Ya. Fa inna man lam ya'rif malikahu lam yata'arraf bi mulki liman istaujabahu. Maka sesungguh siapa yang tak mengenal rajanya atau Tuhannya, lam ya'tarif mulki, maka dia tidak akan mengiktiraf kerajaannya, liman istaw. Jadi bagaimana mereka nak menerimanya? Itu keadaannya lah. Contohnya lah, anda ada ketua kelas lah. Kalau anda tak kenal ketua kelas anda tu, ya, bagaimana anda nak menerima arahan ketua kelas tu? Contohnya anda ada majikan besok bila bekerja kan, anda kena kenal majikan anda, kena iktiraf majikan anda, baru anda boleh ikut. Kalau tak, anda tak akan ikut atau tidak iktiraf apa kata majikan anda. Itulah perumpamaannya, ya. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini konsep ibadah ni, ya. Baik, seterusnya kita masuk sifat as-salbiyah. Sifat salbiyah iaitu sifat mana, sifat yang esa bagi Allah Ta'ala ni. Sifat salbiyah ya khamsu sifat. Ada 5 sifat, iaitu al-wahdaniyah, al-qidam, baqa', mukhalaf bil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsih. Jadi sifat ni dinamakan salbiyah kerana negatif, kerana madluluha yang diterbalikkan itu menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Maksudnya
Wahdaniyah ni menafikan sifat Allah yang berbilang. Itulah. Qidam. Maknanya sifat Allah ini qidam ni tiada permulaan baginya. Itu sifat qidam. Menafikan bahawa Allah ni ada permulaan. Begitulah. Sifat baqa, sifat kekal. Sifat kekal Allah Ta'ala ni menafikan bahawa Allah ini bersifat binasa atau fana. Seterusnya lah. Itu maksud salbiyah itu. Salbiyah. Kena bawa orang tu. Okey, ada soalan? Tak ada Ustaz. Tak ada. Saya buka soalan. Kalau ada soalan, berkaitan sifat wujud dulu. Sifat wujud. Faham tak sifat wujud? Faham tak? Faham Ustaz. Ya. Apa beza wujud Allah dengan wujud makhluk? Wujud Allah ni dia tak perlukan perkara lain untuk wujud. Sedangkan kalau makhluk ni dia perlukan perkara lain untuk wujud. Okay. Contohnya ada manusia ni dia ada keturunan, dia mak ayah. Contohnya kalau pokok dia ada, dia punya asal benih dia. Okey. Okeylah tu. Sebenarnya kefahaman tentang wujud ni wujud Allah Ta'ala berbanding dengan wujud makhluk. Saya ada soalan Ustaz. Ni kan soalan berkaitan dalil. Jadi kalau macam soalan tanya, dalil tu just nak bagi dalil ayat Quran ke ataupun ada penerangan-penerangan yang kat sini ada banyak penerangan kan? Dua-dua. Bagi dua-dua. Maknanya bila tanya apakah dalil wujud Allah Ta'ala, jadi yang pertama dalil wujudnya berdasarkan ayat Allah Ta'ala lah. Ya, tadi ayat fa'alam annahu la ilaha illallah pun boleh, dalil kul amantu billah fastaqim pun boleh. Kalau nak guna ayat surah ayat surah Al-Ikhlas pun boleh, kul huwallahu ahad pun boleh, tak masalah. Jadi dalil akalnya tu itulah dalil fitrah tu. Dalil fitrah tadi tu menunjukkan bahawa kewujudan suatu kuasa yang besar ini secara fitrahnya kita iktiraf sebagaimana kita mengenali perasaan dalam diri manusia. Begitulah. Ya, itu contoh dia. Okey. Okey. Baik. Kita sambung lagi sifat salbiyah seterusnya. Okey, yang pertama sifat al-wahdaniyah. Wahdaniyah. Apa wahdaniyah ni? Esa. Apa itu esa? Kalau dalam bahasa Melayu ada yang terjemahkan sebagai satu. Jadi saya tak berapa nak setuju bila terjemah satu. Sebab satu ini boleh menyebabkan juga perkara itu berbilang. Bila satu dipecah dua jadi setengah-setengah. Setengah tu pun dah kira berbilang. Begitulah. Kalau dipecah 4 jadi 1/4. 1/4 pun kira berbilang. Jadi bahasa Arab ni kadang-kadang susah nak diterjemah dalam bahasa asing. Kalau tu wahdaniyah, ahad itu yang paling tepat bila kita nyatakan sebagai esa lah. Esa ni sifat yang tidak layak bagi orang lain. Ya. Baik, fa'alam anna al-ma'na wahdaniyah annahu subhanahu wahid fi dhatihi wal wahid fi sifatihi wal wahid fi af'ali. Jadi esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah pada af'al perbuatan. Ya. Jadi esa pada zat Allah wujud satulah. Allah tu yang wujud ni. Esa pada sifat, kan kata esa ni kata macam satu, tapi kenapa sifat Allah ni banyak? Tak, maksudnya sifat Allah al-qidam, sifat Allah al-qudrah, sifat Allah ar-rahman, dia akan rujuk kepada sifat yang satu iaitu Allah, iaitu sifat zat iaitu Allah. Ya, begitulah keadaannya. Begitu dengan perbuatan Allah Ta'ala, esa dalam perbuatan Allah Ta'ala. Maknanya tidak berbilang. Fahuwa subhanahu laisa bikulli lianna kulli lahu juz'iyat. Allah ini bukan secara kulli. Kerana kulli itu baginya ada beberapa juzuk. Dan wala kullun lianna kulla murakkaban min ajza. Bukan kullun kerana kullun itu murakkab daripada disusun berapa juzuk. Apakah dia kulli dengan kullun? Contohlah begini. Sifat kulli ini sifat jenis tetapi ada banyak pecahan dia. Contoh kita kata makhluk itu bersifat kulli.
Maknanya manusia. Manusia tu bukan esa, dia bukan wahid. Dia bersifat kulli. Walaupun nampak satu, tapi dia kulli. Kulli maksudnya apa? Ada manusia yang tinggi, ada manusia yang rendah, ada manusia yang kulitnya hitam, ada manusia yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, sawo matang, ada Afrika, ada Eropah dan sebagainya. Nama manusia juga, itu nama kulli. Kerana kulli ini baginya juz'iyat, ada juzuk-juzuknya. Ada manusia Eropah, ada manusia, begitulah keadaannya. Wala kullun. Kullun ni satu, tapi dia disusun melalui beberapa juzuk. Contoh manusia juga. Bila kata manusia, manusia bukan satu, bukan esa. Tak, maksudnya sifat kullun. Kenapa? Sebab bila manusia itu dihimpunkan dengan beberapa juzuk. Contohnya manusia dalam kejadiannya memerlukan darah, memerlukan tulang, memerlukan kulit, memerlukan rambut, mata, suara dan sebagainya. Itu maksud kullun. Itulah beza dengan Allah Ta'ala. Allah ni wahid, tapi dia tak macam manusia. Dia tak murakkab daripada jenis-jenis lain. Allah ni esa, wahid, tapi tak seperti manusia yang ada jenis manusia Eropah, ada manusia Afrika, ada manusia Asia dan sebagainya. Begitulah perbezaan di antara sifat esa Allah dengan sifat makhluk. Esa Allah dengan sifat makhluk. Baik, walaysa bi juz'i, dan Allah juga bukan juz'i. Juz'i maknanya jenis-jenis tadi tu. Kerana zalika yastad'iya ayyakuna lahu syuraka fi makna kulli. Kalau dia kata juz'i, maka dia mendorong kepada penyertaan untuk maksud kulli tadi. Dia akan menyebabkan jadi kulli. Dan Allah juga bukan bi juz'in, juzuk. Kerana li'anna zalika yaqtadi alla yakuna huwa ilah. Kerana bila Allah ini dikatakan juzuk, maka dia tidak boleh dikatakan Tuhan. Sebab bila juzuk ni dia memerlukan juzuk-juzuk yang lain baru lengkap satu. Macam juzuk bagi manusia secara kul ialah darah. Bila darah sahaja, dia yang lain dia tak boleh jadi manusia. Dia kena ada darah, ada daging, ada tulang, memerlukan juzuk yang lain tu baru jadi manusia. Sebab itu bila kata Allah ni juzuk, maka salah. Sebab Allah ini tidak memerlukan yang lain untuk hidup, untuk wujud. Walaysa subhanahu bikam wala muttasil wala munfasil. Allah juga bukan kam. Kam ni mana berbilang. Berbilang yang tidak bersambung. La muttasil, bukan yang bersambung yang tidak yang terpisah. Kam yang bersambung, yang kam terpisah. Apa kam bersambung, kam terpisah ni? Kam bersambung ni contohnya satu lah. Satu tu nampak macam tak berpisah. Sebenarnya kam tu dia bersambung. Satu tu bila pecah dia jadi setengah-setengah. Tu kam muttasil. Kam munfasil ini kam yang berpisah-pisah. Contoh 2 campur 2, 4. Contohlah. Itu sifat ta'adud, sifat berbilang Allah Ta'ala ni. Jadi mustahil bagi Allah sifat yang berbilang. Allah ni esa, maka esa Allah tu tak sama dengan makhluk. Okey. Ini perbincangan berkaitan dengan maksud kullu, kulli tadilah. Secara umumnya. Dalam ni al-kullu ni ulama ni, penulis ni dia beri contoh seperti al-hasir ni. Hasir ni tikar. Orang dulu kan pakai tikar kan. Sekarang dah pakai kapet lah. Atau tak ada tikar lah. Al-hasir ni tikar. Dia kata taksim al-hasir. Pembahagian tikar ila haid wal kish. Dia ada benang untuk ikatan dan ada kish ni jerami. Dulu orang buat tikar dengan jerami. Okey. Jadi bila tikar tu nak jadikan tikar, dia kena ada unsur benang atau tali dan jerami. Bila diikat jerami tu, disusun, maka jadilah dia tikar. Begitulah keadaannya. Itu yang dinamakan sebagai kullun. Tapi Allah tidak secara kullu tadi Allah bukanlah digabungkan dengan beberapa juzuk. Itu maksudnya. Okey. Diberikan perumpamaan juga Alkitab di sini. Kitab, buku. Buku iaitu disebahkan pada beberapa kertas. Himpunan kertas jadi buku, kitab. Dan khuyud,
ikatan. Maknanya orang dulu buat buku diikat tepi tu, ikatan Wal jildu, maknanya kulit buku tu. Jadi digabungkan 3 unsur, kertas, ikatan tali dan kulit, baru jadi kitab. Itu makhluk dinamakan al-kullu. Sebagaimana contoh yang saya bagikan pada manusia ialah manusia bila sifatnya kullu sebab memerlukan darah, daging, apa lagi, kulit dan sebagainya untuk jadikan dia sebagai manusia. Berbanding dengan Allah Ta'ala yang tidak memerlukan apa-apa juzuk bagaimana makhluk tadi. Allah Alam. Begitu yang kulli Kulli ni pun sama jugalah. Kulli ni sebagaimana yang saya terangkan tadi, contoh yang diberikan oleh penulis ni seperti jenis haiwan. Haiwan dia kata termasuklah jenis-jenis haiwan tu fars, kuda, insan, kata manusia pun haiwan juga, dia kata ta'ir, burung dan sebagainya lah. Jadi itu jenis secara kulli, Jadi Allah bukan kulli. Okey. Kam. Kam ini ialah bilangan berapa. Jadi sesungguhnya disebut dalam keadaan 3 sifat. Bila kam ni berapa ni, bilangan ni disebut dalam 3 sifat. Ada sifatnya. Sifat yang pertama bilangan ialah annahu yaqbulul qismah. Bilangan dia akan menerima pembahagian. Okey, maknanya setengah suku, 3 suku, 4 suku, maknanya setengah. Jadi itu pembahagian, mesti terima bahagian. Itu sifat kam, Jadi Allah bukan kam. Sifat yang kedua, wujud adan fi i'adihi. Dia wujudnya bilangan dalam membilangnya. Wujudnya bilangan dalam membilang. Makna adil itu anna kalau asqata minhu amsali fana. Contohnya 3. Kalau gugur 1 maka dia bukanlah 3. Begitu maksudnya. Kalau kata 4, kalau gugur 2 maka dia bukan masuk 4, dia jadi 2. Itu maksudnya dia memiliki bilangan, Kemudian yang ketiga, dia ada persamaan dan perbezaan, Ini ada penambahan dan pengurangan. Dalam kam bilangan ni dia ada tambah, ada kurang. Maksudnya kadang 2 tambah 2 jadi 4. 2 kurang 1 jadi 1. Begitulah. Itu sifat bagi kam. Jadi sesuatu yang melibatkan kam ni, yang berbilang ni, semua tak layak bagi Allah Ta'ala. Sebab Allah ini bukan berbilang. Allah bukan ta'adud. Allah ini esa. Kalau nak katakan bagi contoh, mana makhluk yang tidak berbilang? Tak ada. Semua makhluk ada berbilang. Sama ada 2, 3, manusia berjuta, beratus-ratus juta manusia kan. Haiwan semua bilang, makhluk berbilang, begitu juga. Kata matahari 1. Matahari bukan 1. Matahari itu dihimpunkan dengan unsur-unsur yang ada dalam tu. Juzuk-juzuk dalam tu masih berbilang lagi, bukan 1. Begitulah keadaan seterusnya. Dalil Quran Dalil Quran tentang wahdaniyah itu iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Barakallahu azim. Kalimah wahid ini esa ni, dan Tuhan kamu Tuhan yang esa, yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang bersifat Rahmanur Rahim. Ataupun ambil surah Al-Baqarah ayat kursi ni, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini pun sama jugalah, Ataupun surah Ikhlas ayat 1 hingga akhir, qul huwallahu ahad sampai habis. Ini dalil Quran. Baik, dalil akal. Untuk dalil akal sifat wahdaniyah ni, perbincangan berkaitan dalil sifat kul tadi, Baik. Jadi ulama menyatakan dalil ala annahu subhanahu sabiqulli. Allah tu bukan kulli, bukan yang nampak satu dihimpunkan dengan beberapa juzuk, laisa muallafan min ajza, yang tidak dihubungkan dengan beberapa juzuk, Faqala, dikatakan annahu law sah, kalaulah Allah tu betul seperti kulli ni macam manusia tu, dia kata annahu subhanahu kullun murakkabun min ajza li istalzimu zalika ayakun ajizan muhtajan ila ghairihi. Nescaya mestilah Allah itu lemah dan memerlukan kepada yang lain. Itu saya sudah akallah. Kalaulah Allah itu seperti manusia, nescaya Allah itu lemah,
dan memerlukan kepada yang lain. Macam manusia lah. Manusia dia lemah, dia memerlukan kepada orang lain. Contoh orang yang sakit buah pinggang. Dia sakit buah pinggang, dia memerlukan dicuci darahnya. Ya, sebab fungsi buah pinggang dah rosak. Jadi dia perlukan darah yang elok untuk dia hidup. Begitulah keadaannya. Jadi manusia ni lemah, dia memerlukan pada orang lain. Manusia juga lemah, contohnya dia nak bercakap. Dia perlukan orang lain untuk belajar dari dia. Ya, untuk dia belajar. Contohnya lah. Walil lazmi, dan kemestian daripada itu aidan ayakunu masanal hawadis. Kalau Allah itu lemah, maka Allah itu samalah dengan makhluk. Begitulah. Wa zalika batilun, dan perkara ini dianggap perkara yang salah. Maksudnya Allah ini tak boleh lemah, Allah tidak boleh sama seperti makhluk. Li'annahu, kerana law masalul hawadis, kalaulah Allah itu sama macam makhluk, kana hadisan misliha, maka menunjukkan Allah ni bersifat baru ataupun makhluk sama seperti makhluk tadi. Jadi datang yang hadis seperti itu, Allah isyaratkan dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah ni tidak sama seperti sesuatu, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu alam. Ada soalan? Ustaz, nak tanya. Yang bahagian bilangan tu kan dia ada 3 bahagian. Apa beza yang bahagian kedua dengan yang ketiga? Bahagian kedua tu menunjukkan bila sesuatu itu dia kalau tidak kalau kita kata saya kata hari ini 23 hari bulan. Contohnya kan nilai 23 ya, 23. Dia tak akan jadi 22 atau 21. Sebab dia 23. Tetapi bila dia gugur je 1, dia jadi 22. Maksudnya perkara yang kedua itu dia boleh gugur, bila gugurnya dia akan berlainan sifatnya, begitu. Manakala yang ketiga menunjukkan bahawa ta'adud ni, berbilang ni, dia boleh bertambah boleh berkurang. Itu maksudnya. Faham tak? Okey, faham. Dia masih confuse lagi. Faham. Cuma yang satu tu dia menerima pembahagian ya, setengah sebagailah. Yang kedua tu bila dia kata dia satu nombor yang tertentu, bilangan tertentu, dia boleh gugur bila mana dia boleh tak dikira begitu sebab hilangnya beberapa, contohnya lah. Okey, yang ketiganya pula ia boleh bertambah dan berkurang. Tu sifat angka, dia sifat bilangan. Sifat bilangan. Okey, ada soalan lain? Ada. Ni kalau tak faham kena bagi tahu ni. Sebab ni berkaitan dengan Allah Ta'ala ni. Ya, cuma dalam Quran banyak ayat Allah Ta'ala lah. Ya, ayat Allah Ta'ala berkaitan dengan dalil. Cuma hari ni kita nak bincang lebih kepada dalil akal dan dalil akal dan nakal lah. Ya. Bila anda nanti di sekolah, pelajar akan tanya macam-macam. Dia akan tanya, betul ke Allah ni wujud? Wujud ni macam mana? Nampak ke tak nampak? Macam mana boleh tak nampak kita boleh kata Allah ni wujud? Jadi soalan-soalan itu dijawab melalui perbincangan para ulama berkaitan dengan perkara ini. Okey. Setengah jam lagi, saya sambung sikit lagi. Sifat yang seterusnya, dalam slide seterusnya. Boleh berhenti pukul 12 tak apa ya. Ini panjang sikit lah ni. Boleh Ustaz, boleh. Okey. Baik, seterusnya sambungan kepada sifat seterusnya lepas wahdaniyah, iaitu sifat al-qidam. Baik. Sifat al-qidam. Qidam ni kalau ikut dalam terjemahan ni ialah bersedia. Ya, sebenarnya maksud qidam iaitu yutlaq al-qidamu yurad bihi taul muddah. Panjang tempoh. Itu dia bahasa lah, panjang tempoh.
Ataupun dikatakan haza bina qadim. Binaan ini qadim. Qadim ni lama. Lama lah. Madha alaihi zaman tawil. Berlalu pada zaman yang panjang. Qadim ni lama. Tapi dari sudut ini pula, berkaitan dengan hukum akidah ini, al-qidam yuradu bihi qidam az-zati. Qidam yang dimaksudkan qidam zat, bukan qidam tabai tadi. Bukan qidam makhluk. Ini qidam Allah Ta'ala. Iaitu apa? La awwala liwujudihi. Tiada permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Allah ni wujud, ya wujud. Tapi ada permulaan ke? Tak ada. Sebab bila ada permulaan, dia sama macam makhluk. Makhluk ni ada permulaan. Dia lahir, kemudian dia mati. Dia tumbuh, kemudian dia mati. Itulah ada permulaan. Tapi Allah tak ada permulaan. La awwala liwujud. Ya. Hadza huwal murad bil haqqi ta'ala. Yang mana maksud bagi yang hak bagi Allah Ta'ala ini makna al-awwal mustahil fi haqqihi. Maksudnya bila ada permulaan mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya. Fa ma'na qidam fi haqqi Ta'ala adam awlawiyah lil wujud atau adam iftitah al-wujud. Maksud qidam iaitu tiada permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala ataupun tiada pembukaan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Itu masuk qidam. Ya, sejarilah itu masuk qidam ya. Dalil qidam. Dalilnya di sini ada dalil Al-Quran ya. Iaitu dalam surah Al-Hadid ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 30 ayat 3 ni. Ayat 3. Ayat 30. Cuba tengok balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kalimah al-awwal ini menunjukkan Allah itu sifatnya al-qidam. Ya, al-awwal. Maknanya Allah ni mendahului makhluk. Ya, Allah ada dulu. Dia mendahului makhluk. Dan tiada permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Ya, tak ada permulaan. Bila ada permulaan macam makhluk. Baik. Dalil akal. Anahu law lam yakun qadiman lakana hadisan. Dia terbalikkan je. Kalau Allah ni bukan qadim, maka dia hadis. Kalau Allah ni bukan azali, bukan sifatnya la awwala lahu, maka sifatnya hadis. Sifat hadis ni sifat makhluk. Bila makhluk ni maksudnya ada permulaan bagi kewujudan. Kerana la wasatatu bainaha, mana tiada hubungan antara keduanya. Walau kana hadisan liftiqar ila muhdatsin. Kalau Allah ni makhluk, kalau perkara baru makhluk, maka Allah memerlukan makhluk. Kerana memerlukan yang lain. Walau iftaqara lil muhsin liftaqara lil muhdatsin ila muhdatsin hakaza. Kalau Allah ni perkara yang baru, dia memerlukan yang lain dan memerlukan yang lain sampailah habis. Sampailah begitu. Dipanggil tasalsul. Sesuatu yang berantai. Ya, macam manusia. Manusia memerlukan ayah. Ayah perlukan atuk nenek. Atuk nenek perlukan moyang dan sebagainya. Sampailah atas. Dia tasasul. Benda tu dalam bahasa tasasul dipanggil benda yang berantai. Ya, kewujudannya tu ada permulaan ya. Jadi li'inqad mumassal bainahuma. Jadi dia terikat dengan perkara-perkara yang sama seperti makhluk tu. Ya. Fa yalzimu daur atau tasalsul, maka bila keadaannya begitu seperti makhluk, maka dia mesti bersifat daur. Daur ni berlingkungan ya, ataupun tasalsul, berantai. Wa kilahuma muhal, dan kedua-dua perkara ini merupakan perkara mustahil bagi Allah Ta'ala. Perkara daur, perkara tasalsul, perkara yang sama macam makhluk mustahil bagi Allah Ta'ala. Fama adda ilaih, dan sesuatu yang berlaku padanya. Wa huwa iftiqarul muhal, dan memerlukan kepada perkara yang lain atau perkara makhluk, perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama ada ilahi wa huwa kaunuhu hadisan muhal, dan keadaan bagi Allah ni makhluk juga perkara mustahil bagi Allah Ta'ala. Fama ada alaihi wa huwa adam al-kaunhi qadiman muhal. Dan tidak, kalau tidak kejadian Allah ni qadim pun mustahil. Kalau bukan Allah ni bukan qadim pun mustahil juga. Allah ni sifat qadim. Kalau bukan qadim mustahil. Jadi iza istahala adama kaunu qadiman. Jadi mustahillah Allah ini tidak bersifat qadim. Maka sabita didduhu, betullah, tetaplah lawannya, iaitu Allah ini bersifat qadim. Wahal matlub, yakni yang dituntut untuk kita beriman, Allah itu sifat qadim. Qadim maksudnya qidam. Qidam iaitu tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Seterusnya al-baqa. Al-baqa bersifat, maksudnya adamu akhiriyati. Tiada pengakhiran. Ya.
In syi'ta qulta, kalau kamu nak kata, adamul ikhtitam al-wujud, tiada penghujung ataupun penutup bagi kewujudan. Itu maksudnya. Jadi Allah ni tidak fana, tidak ada kematian. Manusia je ada kematian. Allah bersifat baqa. Dalil baqa, dalil yang sama surah Al-Hadid ayat 3 tadi ya. Wal akhirun ya, sifat baqa. Dalil akal ya. Annahu law jaza alaihi al-adam, istihal alaihi al-qidam. Dia kembali kepada sifat Adam tadi. Kalau harus Allah ini bersifat Adam. Adam ni apa? Adam ni tiada. Ya. Dan maka mustahillah baginya qidam. Ya. Mustahil baginya qidam. Qidam maksudnya tiada permulaan baginya. Waqad sabita anna Allah jalla wa ala mawjudun qadim li zatihi wa ma yathbitu qidamuhu istihal adamihi. Dan sabit ataupun tetap bahawa Allah Ta'ala ini sifatnya qadim pada zat Allah Ta'ala, dan sesuatu yang sabit qidamnya tu mustahil dia adam. Ya, mustahil dia adam. Adam ni binasa. Ya. Jadi bila Allah ni bersifat qidam, bersifat tiada permulaan baginya, maka mustahil juga Allah ni bersifat fana ataupun adam ataupun tiada. Sebab sifat adam ini, sifat tiada ni, sifat fana ini hanya sifat makhluk saja. Sebab apa? Sebab makhluk ni dia ada permulaan dalam hidupnya. Bila ada permulaan maka ada kematian. Allah tiada permulaan maka Allah tiada pengakhiran. Itu keadaan Allah Ta'ala. Baik. Qiyamuhu binafsi. Berdiri Allah dengan sendirinya. Maksudnya apa? Adamu iftiqaru jalla wa ala ila mahalli. Ai az-zat allati yaqumu biha. Maksudnya tidak memerlukan Allah Ta'ala kepada sesuatu yang mustahil. Apa itu mustahil? Ataupun mustahil itu iaitu zat yang yaqumu biha. Zat yang mencipta Allah. Mustahil. Ya? Atau makhluk yang mencipta Allah. Mustahil. Allah tak memerlukan begitu. Ya. Wa adamu istiqaru subhanahu ila mukhassis. Al-mawjud. Dan juga Allah tidak memerlukan sesuatu yang khusus. Yang khusus ni maksudnya apa? Yang telah diwujudkan. Ya. Contohnya Allah memerlukan kepada manusia untuk menciptakan bumi. Mustahil. Ya, tak Allah boleh bina sendiri bumi itu. Ya. Manusia tak perlu pun tak apa. Contoh manusia kan. Allah jadikan manusia itu untuk manusia sembah pada Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau manusia tak sembah Allah, apakah yang terjadi pada Allah? Tak ada apa-apa pun. Ya, sebab Allah menjadikan manusia. Tak ada kesan pada Allah Ta'ala jika manusia tak sembah Allah Ta'ala. Ya, tetapi dia ada kesan pada manusia itu sendiri. Bila manusia itu menyembah Allah Ta'ala, maka dia dapat rahmat dan pertolongan Allah Ta'ala. Tapi bila manusia itu dia tidak beriman pada Allah Ta'ala, maka dia akan dapat azab. Kesan pada siapa? Kesan pada manusia, tak ada kesan pada Allah Ta'ala. Itu maksudnya Allah berdiri dengan sendirinya, Allah tidak memerlukan makhluk, Allah tidak memerlukan yang lain untuk melakukan sesuatu. Wa dalil ala adam al-iftiqar ila mahal. Annahu law iftaqara ila mahal kana sifatan. Kalau Allah memerlukan pada sesuatu yang mustahil, maka dia ada sifatlah. Ya. Walau kana sifatun lahu yatasfi sifat ma'ani wal ma'ani allati sa'ati ma'ana. Kalau sifat itu sifat yang tidak disifatkan dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah yang kita akan bincangkan nanti. Ya. Maknanya mustahil lah. Sifat mustahil ni apa? Sifat memerlukan. Itu sifat dia. Ya, memerlukan orang lain. Itu sifat mustahil. Ya, jadi Allah tak perlukan sifat mustahil. Wahia sifat qiyamu ta'ala adil dan al-dalatu ala zalik. Dan wajib qiyamu bi ta'ala. Allah berdiri dengan sendirinya. Allah melakukan dengan sendirinya. Dengan dalil menunjukkan pada itu. Wathani batil. Yang kedua itu. Yang kedua maksudnya sifat memerlukan orang lain tu batal. Ya. Fabatal awal, maka membatalkan yang pertama, iaitu sifat Allah itu sifat mustahil Allah, iaitu memerlukan pada orang lain. Ya, maksudnya membatalkan sifat Allah mengharapkan pada yang lain. Fasabita adam iftiqar ila muhal, maka sabitlah Allah tidak memerlukan kepada perkara yang mustahil. Wa huwa matlub, yang ini yang dituntut oleh Allah SWT kepada kita meyakini bahawa Allah menciptakan sesuatu dengan dirinya sendiri. Allah tidak memerlukan yang lain. Ya. Wa dalil ala adam iftiqar ila mukhassas. Ya. Ini dalil pula Allah tak perlukan pada ciri-ciri khusus. Ya.
Annahu law iftaqara ila mukhassas lakana hadisan. Kalau Allah memerlukan pada ciri khusus, maka Allah ni sifat baru. Ciri khusus contohnya, ya. Contoh manusia, dia perlukan ciri-ciri khusus untuk membina satu binaan. Contohnya, dia memerlukan kepakaran, dia memerlukan tool ataupun barang, bahan, ya, untuk membina. Kalau tak, dia tak boleh. Allah tak begitu. Allah tak memerlukan batu-bata ke, pasir ke sebagainya untuk membina rumah. Tak perlu gitu. Bila Allah kata kun fayakun, maka jadilah. Contoh Allah bina Adam AS kan. Kun, jadi, jadilah. Qad sabaqa burhan ala wujuduhu wa qadamu subhanahu wa ta'ala. Maka telah nyatakan bukti kewajipan wujud Allah Ta'ala dan qidam Allah Ta'ala itu cukup untuk kita katakan dalil sebagai qiyamu ta'ala binafsih. Ya, rasanya bila kita yakin Allah itu wujud dengan dalilnya dan qidam itu dengan dalilnya, maka kita juga akan beriman dengan Allah Ta'ala qiyamuhu ta'ala binafsih. Baik, mukhalafatul hawadis. Persalahan dengan perkara-perkara baru. Mana Allah tak sama dengan makhluk. Maksudnya, ada mumathalatuhu ilaha fi ayatu sifat laha. Allah ni tidak sama seperti apa jua sifat-sifat makhluk. Tak sama. Walaupun ada dalam ayat Allah Ta'ala itu, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tapi tangan yang dimaksudkan di sana tidaklah sama dengan tangan manusia. Berbeza, ya. Sebab tangan manusia tak layak bagi Allah Ta'ala. Fallahu subhanahu wa ta'ala isa bijirim. Allah ni bukan jirim. Jirim ni apa? Siapa yang belajar fizik, dia akan fahamlah berkaitan ni. Wala arad. Arad ni maknanya sesuatu yang nampak. Arad. Yang nampak. Wala kul. Kita bincang dia kul. Kul maksudnya suatu bentuk yang memerlukan beberapa juzuk untuk ia terjadi. Wala juz'in. Juzuk. Maknanya satu juzuk ini memerlukan juzuk lain untuk jadilah sesuatu. Ya. Wala tahayyazu bimakan. Maknanya Allah ini tidak bertempat. Tidak memerlukan tempat. Wala yakum bi ghairihi. Tidak melakukan sesuatu dengan bantuan orang lain. Wala yusifu bisifat kabri. Tidak disifatkan dengan sifat kabri ini maksudnya besar. Macam besar manusia. Macam besar bukit, gunung. Gitu, ya. Wala sigar, kecil. Allah juga tidak sifat dengan sifat kecil. Seperti kecilnya semut dan sebagainya. Jadi, fahuwa mukhalafus subhanahu wa ta'ala al-hawadis. Maka Allah ni berlainan dengan perkara-perkara yang baru ataupun makhluk. Jadi, kalau makhluk ni, kalau ikut dalam hukum fizik, makhluk ni terikat dengan masa, tempat dan ruang. Itu tiga. Siapa belajar fizik dia tahu. Manusia ni makhluk memerlukan ruang, tempat dan masa. Contoh, anda sekarang berada di tempat, masa dan ruang masing-masing. Kita tak sama. Saya di rumah saya, anda semua di rumah anda sendiri. Ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada? Muhammad, ada soalan? Asal tak beri. Tekan 2 kali. Muhammad Helmi, ada soalan ke? Muhammad Helmi, ada soalan ke? Ya, tak ada Ustaz. Tak ada. Kecoh tu nampaknya. Sorry Ustaz. Oh, dalam kereta je? Saya ada hal. Saya tadi dah fokus lah. Lepas tu saya ada hal sikit. Tak faham Ustaz. Oh, kamu tak minta izin? Kamu tak minta izin dengan saya? Ustaz, sebenarnya saya ada soalan satu. Tak, tadi. Kenapa awak tak minta izin dengan saya? Awak suruh keluar. Awak tak fokus ni. Sebab tadi baru je saya masuk. Helmi, macam ni Helmi? Kita ni belajar akidah ni. Perkara yang paling penting ni. Ini berkaitan dengan bukan ilmu dunia ni. Ilmu anda nak kekal dalam syurga ni. Orang tak faham, tak kenal Allah Ta'ala ni, susah nanti. Ya? Okay, betul, saya sayangkan murid saya, kalau tak faham, pun tanya. Kalau dengan saya ni, kalau belajar bab ni, saya straight. Tak maaf ya. Kalau siapa-siapa yang nak keluar, minta izin. Kata Ustaz, saya nak minta keluar.
Itu adab dalam belajar. Ya. Saya ada urusan, saya kena kerja hari ni, saya kena hantar makanan ke sebagainya. Ada 2-3 kawan-kawan kita ni yang terpaksa kerja kan. Minta izin dengan saya. Ya. Saya minta itu. Ya. Saya minta izin begitu. Saya minta begitu. Jangan anda, sebab dia belajar, kalau belajar skip-skip ni jadi masalah. Saya tak mau begitulah ya. Kalau nak keluar minta izin. Saya keluarkan, nanti anda tengok balik video anda. Saya akan upload video ni, tengok balik. Begitu. Boleh? Okey. Yang lain pun sama ya. Kalau ada hal yang penting, nak minta izin keluar, minta izin WhatsApp saya, minta keluar, kemudian saya akan proceedkan yang lain-lain lah. Okey, minta izin begitu. Okey Ustaz, sebenarnya saya ada satu soalan. Okey, sila. Kita sebagai manusia biasa ni, boleh ke sampai tahap warak yang seperti ulama yang apabila malam Lailatul Qadar, dia boleh nampak macam tanda-tanda malam Lailatul Qadar tu, seperti pokok, ada kisah ulama tu nampak pokok sujud dan sebagainya lah, tanda-tanda Qiyamul Lail tu. Oh gitu. Okey. Perkara ni anugerah Allah Ta'ala. Anugerah yang dia akan dibincangkan dalam bab Al-Karamah para wali. Karamah para wali. Nak capai tahap karamah para wali, ulama bincangkan perkara ni tak mustahil bagi orang awam. Tak mustahil bagi orang awam tetapi dengan beberapa kaedah-kaedah tertentulah. Kaedah tertentu. Antara amalan tertentu, antara perkara asas yang pertama ialah ni, ma'rifatullah ni, kenal Allah Ta'ala dulu. Dia faham ilmu hakikat Allah Ta'ala ni. Dia kenal ilmu hakikat, dia tahu ma'rifat Allah Ta'ala, kenal. Lepas tu dia susuli dengan ibadah, ilmu-ilmu syariat. Kemudian barulah ilmu-ilmu yang lain diamalkan, dilazimi dengan beberapa amalan zikrullah, maka Allah akan bukalah hijabnya begitu. Ada beberapa amalan para wali amalan para wali. Saya tak boleh bagi sekarang. Ada yang saya dapat, tapi saya tak boleh bagi dululah sebab anda tak selesai rukun iman dulu. Lepas selesai rukun iman ni, barulah saya boleh bagi amalan-amalan tertentu. Cuma dalam pembelajaran ni, saya juga berikan beberapa zikir dan doa untuk anda amal supaya anda istiqamah dalam iman anda lah. Itu je dulu. Yang penting satu hari anda jangan tinggal istighfar 100 kali. Satu hari jangan tinggal istighfar 1 kali. Ini penting ni. Dan yang kedua, jangan lupa selawat pada Nabi paling kurang 100 kali. Wallahu a'lam. Itu amalan yang saya boleh bagilah. Yang lain nanti saya akan bagi lain. Okey. Boleh sambung Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Okey. Berapa ni? Lagi 8 minit. Mukhalafatul hawadis selesai mukhalafatul hawadis. Jadi tadi saya tinggalkan anda dengan manusia ni, makhluk ni dia terikat dengan ruang, masa dan tempat. Ruang, masa dan tempat Jadi mana-mana makhluk terikat dengan ruang, masa, tempat. Jadi Allah tak terikat dengan ruang, masa dan tempat. Sebab itu Allah boleh lajukan masa. Sebab itu Allah tak terikat dengan masa. Sebab itu Allah tak terikat dengan tempat. Bagaimana Allah jadikan kisah Isra' Mi'raj Rasulullah SAW, Mi'raj Rasulullah SAW tu dari Baitul Muqaddis ke langit, dia naik tu dalam masa 1/3 malam sahaja. Sedangkan perjalanan sangat jauh. Sebab Allah jadikan ruang, masa dan tempat, dan Allah ciptakan ruang, masa dan tempat, Allah isra'kan Rasulullah ke langit. Itu keadaannya. Sebab Allah tak terikat. Jadi Allah bukan macam makhluk. Baik. Dalil akal Dalil akal bahawa anahu law lam yakun mukhalafan lil hawadis. Kalaulah dia bukan mukhalaf lil hawadis, jadi Allah ni mumasilan laha. Allah ni sama dengan makhluk. Jadi kana mumasil laha kana hadisan. Bila sama dengan makhluk, maka dia jadi sebagai hadisan, perkara makhluk baru, perkara makhluk.
illa, kecuali Allah Ta'ala ni qad sabata bidalil aqati' qadamhu. Allah ni dah sabit dalilnya Allah ni qidam. Jadi bila Allah ni qidam, dia tak akan jadi macam mumathil lil hawadis, ya, sebab semua kebanyakan lepas ni dalilnya kembali pada qidam. Allah itu tiada permulaan baginya. Bila tiada permulaan, maka dia tak sama dengan makhluk. Yang ada permulaan ini yang makhluk. Makhluk dia ada permulaan baginya. Macam dunia ada permulaan, ya, dan lain-lain, ya. Dan Allah Ta'ala mukhalul hawadis. Mukhalul hawadis. Yang bawah ni berkaitan dengan pandangan Imam Ghazali rahimahullah, berkaitan dengan makhluk. Ini saya tak bincang lah ni. Dia cuma nak berkata di sini bahawa siapa yang mengatakan bahaya, siapa yang mengatakan Allah ini berjisim, ya, khatara bibalihi anna Allah Ta'ala jismun murakkab min a'ta'. Bahaya sangat siapa yang mengatakan Allah ini berjisim, ya. Mana Allah ada tangan seperti manusia, Allah ada kaki, Allah ada boleh lihat seperti manusia, tu tak boleh. Salah, ya. Sebab apa? Sebab fahuwa 'abidun sanam, maka dia akan dikira sebagai penyembah berhala. Ya, sebab berhala tu ada jisim. Berhala tu ada jisim, ya. Wa in kullu jism makhluk. Setiap yang berjisim semua makhluk Ta'ala. Wa ibadatu sanam kafar. Siapa yang beribadah pada berhala ni, maka dikira sebagai kufur, ya. Li'anna al-makhluk, kerana apa? Kerana sanam ini merupakan makhluk, ya. Karena makhluqan li'annahu jisim. Dia dikira makhluk sebab apa? Sebab dia berjisim, ya, berjisim. Wa min 'abdin jisman fa huwa kafir. Siapa yang menyembah jisim, maka dia kafir. Ijma' para ulama salaf dan khalaf, ya. Ulama-ulama terdahulu dan ulama terkemudian semua kata siapa sembah jisim maka dia kufur. Jisim tu bagaimana? Sebab ada jisim kasifan, kajabal was-sum was-sulab, ya. Seperti jisim yang besar, seperti gunung yang tetap, itu, ya, yang tak bergerak tu, ataupun bumi nampak, ya, atau bintang. Al-latifan, ataupun jisim yang lembut yang tak bernampak, contohnya udara, ataupun yang lembut, yang air, seperti air dan sebagainya. Ya, sawakana muzliman kal-ar, ataupun seperti yang gelap seperti bumi, ataupun yang terang seperti matahari dan bulan. Ya, semuanya berjisim, ya. Jisim itu bukan Tuhan. Siapa yang sembah jisim, maka dia merupakan kufur, ya. Wallahu a'lam. Ini pandang Imam Ghazali. Kemudian lagi 4 minit. Sifat ma'ani, ya. Okey, sifat ma'ani ni sifat selepas sifat salbiyah tadi. Kita akan berhenti pukul 12 lah. Mana sempatnya dia. Iaitu sifat al-hayat, al-ilmu, al-irada, al-qudrah, sama basar wal kalam. Ya. Sifat ma'ani ni sifat azali yang didirikan, yang diwujudkan daripada zat Allah Ta'ala. Ya. Baik. Al-hayat. Al-hayat itu sifat azali, dia ada kaitan dengan sifat al-ilmu. Ya, sifat hayat, hidup Allah Ta'ala ni, ya, sebab dia ada kaitan dengan ilmu. Ya, sebab Allah ni maha mengetahui dan Allah ini sifatnya hidup. Sebab itu Allah tu wujud, ya. Dalilnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu ni sifat Allah wujud, ya. Dan menunjukkan bahawa sifat Allah ini wujud. Dalil akal, Allah ini bersifat ilmu, qudrah dan iradah. Allah ni ada ilmu, Allah suatu kuasa dan Allah berkehendak. Jadi semua sifat-sifat, 3 sifat ni menunjukkan sifat benda yang hidup. Bukan benda, maknanya sesuatu yang hidup. Jadi wajib bagi Allah ini wujud, ya. Hayat, hidup, ya. Maka wajib bagi Allah ini hidup. Manusia kan, manusia menunjukkan hidup iaitu dengan ada ilmu dia, dengan ada kemampuannya dan ada kehendak dia. Kalau tak ada 3-3 ni menunjukkan manusia tak hidup, ya. Allah Ta'ala ada 3 sifat ni menunjukkan Allah ini hidup. Okey. Yang kedua al-ilmu. Al-ilmu ni berkaitan dengan sifat azali Allah Ta'ala, ya, yang berkaitan dengan semua perkara wajib, harus dan mustahil. Yang ini perkara wajib Allah tahu, perkara harus Allah tahu, perkara mustahil pun Allah tahu. Dan menguasai segala-galanya daripada sesuatu yang tersembunyi, ya, tanpa ada sembunyi pun. Maksudnya perkara yang tersembunyi pun Allah tahu, perkara terang pun Allah tahu. Ya. Contohnya Allah tahu perkara-perkara yang wujud pada yang lepas, wujud fil madi. Perkara yang lepas, sejarah Allah tahu, perkara peristiwa yang lepas Allah tahu. Manusia pun ada yang tak tahu. Al-mawjud al-an, hal-han fil hal, yang wujud sekarang ni pun Allah tahu. Saya tak tahu apa anda buat sekarang, ya. Tadi Helmi ada naik kereta kan. Contohnya. Jadi Ustaz, slide memang tak bergerak Tak bergerak ya? Slide dekat, still lagi dekat Qiyamuh bin Nafsi. Terima kasih.
Saya stop sharing dulu. Nampak tak? Tak nampak Ustaz. Tak nampak? Okey, kalau tak nampak kita berhenti setakat ni dululah. Boleh ya? Nanti minggu depan kita sambung ataupun saya akan uploadkan pembincangan dalam YouTube berkaitan dengan sambungan sifat Al-Ma'ani ni. Boleh ya? Oh, baru keluar. Ya, tak apa. Maksudnya kita sampai tahap mukhalafatul hawadis dan sifat ma'ani nanti saya akan upload lah. Mana ada? Ada dalam video saya ya. Boleh Ustaz. Boleh ya? Okey. Setakat ni ada soalan? Setakat ni ada soalan? Tak ada Ustaz. Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau ada, Ustaz. WhatsApp je lah. Okey. Kalau ada WhatsApp je lah. Ya. Ada apa? Tak ada. Ustaz. Ya. Siapa nak tanya ni? Ustaz, saya ada soalan. Ya. Apa ni, dosa ke anda kata lah kalau saya. Okey, Atikah. Atikah. Yes, tanya. Jelas. Ustaz. Dosa ke kalau kita macam tiba-tiba terdetik macam macam mana hidup Allah tu, dosa tak? Oh gitu. Bertanya tentang Allah Ta'ala ya? Dosa ke tak kadang-kadang ya? sebab kita kan sebab kadang-kadang macam terdetik apa ni, macam mana Allah tu boleh hidup. Kadang-kadang terdetik juga macam tu, dosa ke? Ya, ini yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS. Dia mencari mengenal Allah Ta'ala. Itu terdetik itu fitrah. Sebenarnya fitrah. Dan anda kena yakin dengan dalil Allah Ta'ala lah. Begitu. Dalil Allah Ta'ala wujud. Itu fitrah. Tapi bila terdetik itu, kemudian anda imagine kan ataupun samakan dengan makhluk, itu dah dosa. Persoalan dalam diri itu fitrah. Tapi bila anda samakan dengan makhluk, itu dah dosa. Kena istighfar lah. Begitu. Itu maksud dia. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Okey, itu saja untuk hari Hadiran ini. macam mana Ustaz? Ya, ada. Ashraf. Hadiran macam mana Ustaz? Sekejap lagi saya uploadkan link dalam WhatsApp Okey Ustaz. Okey. Saya nak tanya, siapa yang belum ada lagi email quiz? Mohon WhatsApp email quiz. Boleh ya? Email quiz. Maksud Email Ustaz? student quiz.